Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asri bin Rosli, nombor kad matrik 2041. Saya ingin menerangkan tentang Akta Racun Perosak 1974 berkaitan melaporkan kematian, kemalangan dan kecederaan peribadi. Sekiranya berlaku kemalangan yang melibatkan kematian ataupun kecederaan diri yang disebabkan oleh penyemburan, pengasapan ataupun penjagaan tanaman, kes ini akan segera dihantar kepada pihak kementerian untuk membuat pemberitahuan. Okey, seterusnya apabila berlaku kemalangan yang menyebabkan kehilangan nyawa ataupun kecederaan peribadi disebabkan oleh pengendalian, penggunaan ataupun kehadiran seorang atau kenalan yang rapat yang terdedah dengan racun sepanjang bekerja, notis perlu dikeluarkan dan diberi kepada pihak kementerian. Setiap kali pihak perubatan mendapat bukti bahawa seseorang itu mati akibat penggunaan racun ataupun bersama dengan seseorang yang terdedah dengan racun sepanjang bekerja, pihak perubatan yang berkenaan perlu menghantar notis kepada kementerian. Seterusnya, bahagian ini tidak akan terpakai untuk kemalangan yang melibatkan kecederaan diri ataupun kematian, memerlukan notis Akta Hidrogen Cyanida 1953 Akta 260 untuk diberikan kepada pihak kementerian. Seseorang yang melanggar peruntukan ini boleh dikenakan denda sebanyak RM1,000. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Saiful Nizam bin Muhammad Nasir, nombor matrik 2063. Itu Akta Penyiasatan dan Siasatan Kemalangan, Kematian dan Kecederaan Diri. Pihak kementerian boleh mengarahkan penyelidikan dibuat kepada individu yang menyebabkan kemalangan, kematian dan kecederaan diri. Siasatan boleh dijalankan dan Seksyen 28 akan dikeluarkan kepada individu yang bersalah dan siasatan rasmi akan dijalankan serta-merta. Peruntukan berikut akan berlaku untuk pertanyaan dan siasatan yang dibuat di bawah bahagian ini. Kementerian boleh melantik mana-mana individu atau orang yang mempunyai pengetahuan tentang undang-undang dan magistrate atau orang lain boleh mengadakan siasatan sedemikian dengan bantuan mana-mana penilai. Selain itu, seorang yang menjalankan siasatan rasmi ini akan dibawa ke mahkamah beserta dengan bukti yang kukuh tentang kematian, kemalangan dan juga kecederaan diri untuk dibicarakan dan membolehkan mereka membuat sebarang laporan. Untuk tujuan penyiasatan, pihak mahkamah hendaklah mempunyai semua kuasa hakim semasa menjalankan siasatan dalam bidang kes jenayah. Pertama, kuasa bagi mereka untuk memasuki mana-mana tempat atau bangunan untuk tujuan pemeriksaan. Yang kedua, kuasa bagi mereka untuk membuat pengeluaran semua buku, kertas kerja atau dokumen yang mereka anggap penting. Ketiga, kuasa bagi mereka untuk menjalankan sumpah dan juga menghendaki seseorang itu menandatangani peristiharaan kebenaran tentang pernyataan yang dibuat olehnya di dalam perbicaraan. Yang keempat, kuasa bagi mereka di mana saman yang ada di tangan pesalah akan dipanggil ke mahkamah untuk dibicarakan dan pesalah perlu menjawab semua soalan dengan jawapan yang sesuai. Orang yang hadir sebagai saksi dibenarkan mengeluarkan pembelanjaan ke atas kes yang dilakukan. Jumlah kes pertikaian pembayaran hendaklah dirujuk oleh pihak pengadilan kepada mahkamah untuk pengesahan jumlah yang sepatutnya. Jika seseorang itu tidak mempunyai sebab yang munasabah atau didapati menipu kepada pihak mahkamah, pesalah tersebut perlu berunding dan mematuhi peraturan pengadilan perenggansi. Pesalah akan dikenakan bayaran sebanyak RM500 jika didapati mengganggu tugas pihak mahkamah dan bayaran RM100 akan dikenakan jika tidak membawa dokumen yang sepatutnya di mahkamah. Orang yang dilantik oleh pihak mahkamah perlu melakukan siasatan dan memberi laporan kepada pihak kementerian untuk menyatakan sebab-sebab berlakunya kemalangan dan memerlukan bukti-bukti yang kukuh supaya pihak kementerian dapat melakukan keputusan yang bijak dan lebih cekap.
Di dalam kod panel kurungan Akta 574 menyatakan semua orang yang dilantik di bawah bahagian ini untuk menyiasat siasatan ini, menahan atau membantu dalam penyiasatan ini, termasuk penilai akan dianggap sebagai penjawab awam. Seterusnya saya akan terangkan tentang pertanyaan atau siasatan dalam kes kematian disebabkan oleh racun perosak. Yang pertama, pihak magistrate yang sesuai hendaklah mengikut undang-undang yang berkaitan untuk menjalankan penyiasatan tentang kes kematian akibat penggunaan racun perosak atau jenis racun perosak yang mungkin terlibat. Jika kes tersebut didapati ikut undang-undang yang berkaitan, pihak mahkamah tidak perlu melakukan perbicaraan terhadap penjenayah yang melakukan jenayah tersebut. Yang kedua pula, pihak magistrate diberi sekurang-kurangnya 7 hari sebelum menjalankan siasatan atau pertanyaan dan perlu menghantar notis secara bertulis mengenai masa serta tempat siasatan kepada pihak kementerian. Yang ketiga, sekiranya dalam siasatan ini, pihak magistrate telah menyatakan bahawa kematian itu disebabkan oleh racun perosak, pihak magistrate akan menghantar satu notis subsection 2 atau seorang menteri akan hadir untuk membuat siasatan. Siasatan ini akan ditangguhkan sementara pihak yang berkenaan mencari bukti mengenai mayat tersebut. Yang keempat, pihak magistrate diberi sekurang-kurangnya 7 hari sebelum penangguhan siasatan dijalankan. Notis secara bertulis mengenai tempat dan masa siasatan itu ditangguhkan akan diberikan kepada pihak kementerian. Yang kelima, tertakluk kepada perintah magistrate mengenai undang-undang, pihak kementerian akan hadir untuk membuat siasatan atau penyiasatan, boleh memeriksa mana-mana saksi. Yang keenam, bukti salinan dan penemuan yang dibuat di dalam dokumen siasatan hendaklah dikemukakan kepada kementerian tanpa sebarang bayaran. Yang ketujuh, walaupun tidak berkaitan di dalam undang-undang berkenaan, bahagian ini akan tetap terpakai tetapi harus dibaca dan ditafsir terlebih dahulu sebagai satu undang-undang yang berkenaan. Yang ke-8, Akta 1953 Hydrogen Cyanide Fumigation tidak akan terpakai bagi kes kehilangan nyawa manusia sebabkan kemalangan dan notis ini akan diberikan kepada pihak kementerian. Dalam session ini, magistrate yang sesuai bermaksud magistrate yang mampu menjalankan undang-undang dengan relevan dan akan dikemukakan oleh pegawai polis dan balai polis mengenai laporan siasatan mengenai penyebab kematian. Selain itu, undang-undang yang relevan bermaksud Kanun Prosedur Jenayah Akta 593 atau Siasatan Ordinans Sabah atau Sarawak mengikut mana-mana yang berkenaan. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syuhada binti Abdul Rahim. Penguatkuasaan adalah satu undang-undang yang di mana ia dapat mengawal pelbagai aspek yang berkaitan dengan racun perosak, iaitu dari segi penginputan, penghilangan racun perosak melalui pendaftaran dan pengeluaran permit. Ia juga mengawal penggunaan label racun perosak melalui peraturan pelabelan. Penguatkuasaan dijalankan oleh beberapa pegawai yang telah diberi kuasa atau hak tertentu untuk dilakukan tindakan tersebut. Pegawai tersebut diberi kebenaran untuk memasuki kawasan yang terdapat racun perosak. Kemasukan pencarian dan penyertaan ialah maksud pegawai yang diberi kuasa untuk masuk pada bila-bila masa sahaja di mana-mana tempat yang mempunyai racun perosak adalah ia berhak memberi arahan. Pegawai ini akan meminta untuk mengambil sampel bahan yang tersedia di tempat itu jika dipercayai mengandungi racun perosak. Jika pegawai tersebut menyalin ataupun memeriksa dan mengambil petikan serta rekod yang dipercayai berkaitan dengan racun perosak yang telah dijumpai atau disimpan di tempat tersebut. Mungkin itu adalah alasan untuk mempercayai bahawa ia dapat memberikan bukti kesalahan terhadap akta ini atau undang-undang. Sehubungan ini, tempat tersebut mungkin akan dirampas atau disita atas kesalahan pelanggaran undang-undang mereka.
Mereka akan ditahan, disaman atau tempat tersebut mungkin akan dipindahkan atau terus ditutup. Pegawai curiga bahawa pengangkutan tersebut membawa racun perosak yang bertentangan dengan undang-undang. Berkemungkinan pengangkutan tersebut akan ditahan dan diperiksa. Pemandu yang membawa pengangkutan haruslah bertanggungjawab untuk berhenti dan apabila ditahan oleh pegawai. Kena pasti pegawai semasa mengambil tindakan. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Nazira binti Nasiruddin. Nombor matrik saya 22 di AG 18F2055. Okay, seterusnya kita beralih kepada bahagian analisis. Pengambilan sampel pertama, pegawai akan mendapatkan sampel di bawah akta ini untuk diberi kepada penjual atau ejen memiliki tempat pembuatan sampel untuk dianalisis semula. Jika sampel berada dalam kuantiti yang besar, sampel perlu dibahagikan kepada 3 bahagian sebelum pegawai melakukan analisis terhadap sampel. Gelaran perintah menganalisis semula oleh mahkamah. Sekiranya sampel yang ditangani sesuai dengan Seksyen 35, mahkamah perlu mendakwa kesalahan seseorang terhadap undang-undang di atas salah satu permintaan pendakwa dan boleh difikirkan secara wajar, serta mereka boleh meminta agar sampel disimpan oleh pihak yang diberi kuasa untuk diserahkan kepada penganalisis lain. Hak untuk analisis racun perosak. Seseorang yang telah membeli racun perosak hendaklah membuat bayaran ditetapkan dan berhak untuk menganalisis sampel racun perosak oleh penganalisis dan menerima sijil analisis daripada. Seterusnya, seseorang iaitu pembeli selain daripada penjual, dia memerlukan kebenaran daripada pegawai yang diberi kuasa untuk membeli semula racun perosak. Hai, nama saya Nur Alia Bahira binti Bashir, 22 di AG 18F2052. Seterusnya, kita akan masuk di bahagian sijil penganalisis. Perakuan analisis hendaklah ada di borang yang telah ditetapkan. Jika metod analisis telah ditetapkan oleh peraturan di bawah akta ini, untuk makanan atau racun perosak, seorang penganalisis sama ada pendakwaan atau pembelaan harus menyatakan perakuan bahawa telah mengikuti kaedah yang telah ditentukan dalam analisisnya. Salinan sijil analisis sampel makanan atau perosak yang diambil oleh pegawai perlu ada bukti analisis oleh penganalisis semasa yuran pembayaran yang telah ditetapkan. Seterusnya, sijil penganalisis untuk menjadi bukti prima facie. Sijil analisis perlu berada di bawah tangan penganalisis dan mematuhi subseksyen 38. Semasa pengeluaran, pendakwa perlu ada bukti yang mencukupi tentang tertuduh. Tertuduh akan diberi notis selama 6 hari. Jika tertuduh mengemukakan bukti analisis penganalisis, dia perlu hantar kepada pendakwa salinan dokumen yang diperakui dalam masa sekurang-kurangnya 14 hari dan mahkamah boleh mempertimbangkan kes itu semula. Seterusnya, pemulihan yuran dan perbelanjaan lain. Sekiranya seseorang disabitkan kesalahan melanggar akta, peraturan dan undang-undang, mahkamah boleh memerintahkan semua bayaran dan yuran perbelanjaan yang berkait dengan analisis makanan atau racun perosak akan dibayar oleh pesalah mengikut Seksyen 36. Semua bayaran dan perbelanjaan tersebut akan dikembalikan dan dipulihkan dengan cara yang sama.